Tak boleh buka mic Haziq. Haziq Nizam. Voice, baca nak voice. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatan kawaisyu alaina min hadha rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you. Alright, so ya. Kau panggil saya ke? Okay. So hari ni saya nak tanya dulu, apa yang kita dah belajar minggu lepas? Kita belajar pasal apa minggu lepas? Kalau korang ingat. Apa yang korang belajar minggu lepas? Ariana, Putri, Aira Kaisara, Haziq, Arif, Aisyah Safia. Apa yang kita dah belajar minggu lepas? Belajar pasal apa? Kan ini indeks. Pasal? Hutang. Okay. Hutang, kredit lagi. Pasal kredit dan hutang lagi, apa lagi kita belajar? Ada apa dalam kredit dan hutang tu? Ada apa dalam kredit dan hutang tu? Kita belajar pasal apa? Kita kira apa? Apa? Tengok balik kalau tak ingat. Tengok je nak. Ada masalah. Kita nak kira apa? Kredit dan hutang tu. Cash kewangan. Cash kewangan. Okey, lagi? Saya rasa cash kewangan, cash lewat bayar semua tu minggu lepas lagi. Kita belajar apa? Bayaran? Bayaran apa? Lewat. Kan, bayaran lewat tu sekali dekat cash kewangan. Kita kira apa? Kira jumlah bayaran balik pinjaman dengan bayaran Suran. Ansuran. So kita nak tahu dia ni pinjam banyak ni. Saya cakap dah minggu lepas kan. Pinjam RM10,000, bukan awak kena bayar RM10,000. Dia nak untung, awak kena bayar RM15,000. Macam mana kita nak tahu kena bayar RM15,000? Kita guna formula A sama dengan P tambah PRT. Maksud nak tahu berapa sebulan, bahagi dengan berapa tahun, darab dengan bulan dia. Okay? So tolong cuba fahamkanlah soalan dia. Dia sebenarnya taklah susah sangat pun. Sebab dia formula yang biasa dia bagi. Formula dalam exam dia bagi. Okay. So tanpa membuang masa, kita akan bincangkan dulu homework tu. So homework, ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat, dia tak faham. Soalan tu tanya apa. Okey. Saya cakap dah, boleh tengok formula, boleh tengok nota, tak ada masalah tu. So saya suruh buat praktis sumatif tau. Tapi ramai juga yang pergi buat praktis formatif. Saya cakap dah sumatif, bukannya formatif. Okay, sumatif last ni. Okey, soalan nombor 1. Sebuah institusi kewangan menawarkan faedah pada kadar 20% setahun yang dikompaun setiap setengah tahun. Zakaria menerima 4,840 pada akhir tempoh 1 tahun. Berapakah jumlah yang disimpannya? Nak pakai formula apa? Itu soalan saya. Sama sekali, nak pakai formula yang mana satu ni? Macam-macam formula. Buka formula, tengok nak pakai formula apa. Lepas tu tulis kat chatbox ke, buka mic ke. Pakai formula apa ni kalau soalan nombor 1? At least awak kena tahu nak pakai formula apa. Tu je. Kita tahu tu, boleh buat dah semua. Nak pakai formula apa. Faedah compound. Kenapa awak nak pakai faedah compound? Aira Kaisara. Kenapa awak pilih yang Sebab dia ada cakap di compound. Okay, sebab
Keyword dia sebenarnya dia cakap apa? Di-compound setiap setengah tahun. So, apa formula dia? Cuba sebut sikit apa formula faedah compound? MV sama MV dengan sama dengan I I kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Yeah. So MV sama dengan P 1 tambah R per N NT. P itu apa P? P itu Prinsipal. apa? Prinsipal. Prinsipal tu maksudnya apa? Nak mudah faham. Prinsipal tu dia punya modal. So kalau rasa takut, tulis di atas ni. P sama dengan berapa modal dia. Tak tahu. Kita nak cari modal ni lah berapa jumlah wang yang disimpan je kan? Kita tak tahu. R dia berapa R? 20% ataupun 20%. Kat sini dia tuliskan kadar, rate. Okey, N dia berapa N? Siapa tahu N dia berapa? Haziq, berapa N dia? Okay. Ya, N dia 2. Kenapa 2? Sebab dia kata di-compound setiap setengah tahun. Maksudnya, kita compound ni kita akan kira selama setahun tau. Tahun kedua tu kita dah macam tak masuk lah. Kita nak kira setahun tu berapa kali compound. So, setengah tahun, 6 bulan sekali compound. 6 bulan yang kedua, sekali compound. So, setiap tahun 2 kali compound saja. So, N dia sama dengan 2. Kita tahu tak dia dapat berapa untung? Dia dapat untung 4,840. Sekarang ni kita nak tahu berapa dia punya principal ataupun dia punya modal. MV itulah, AP lah. MV tu yang 4,840 tu. So masukkan saja dalam formula. MV dia 4,840. 4840 sama dengan P tak tahu. 1 tambah R dia 20 per 100 per N darab T. T berapa T? T berapa T? Lupa tak T. T berapa? T dia berapa? Cepat. Alif Aiman. T dia berapa Alif Aiman? T tu apa? Macam bela je korang ni. 1 setahun. Ya, dia cakap kat sini tempoh 1 tahun. So T tu sama dengan 1 lah. Darab 1. Warna merah pula. T sama dengan 1. Korang faham ke tak ni? Aduh. Peninglah saya macam ni kalau korang diam je. Saya tak tahu awak faham ke tak? Yang diam ni faham ke tak faham? Macam mana saya kira ni? Faham. Faham betul Okey, lepas nak buat macam mana? Selesaikan dulu yang belah kanan. Apa yang boleh selesai? Which is, inilah. Masukkan je dalam kalkulator. 1 kurungan 1 tambah 20 per 100 tutup kurungan per 2 kuasa 2 darab 1. So, 48. Dapat berapa? Darab tu dapat berapa? Saya nak jawapan. Masuk dalam kalkulator dapat berapa ni? 120 per 100 bahagi 2 darab 2 kuasa 2 darab 1. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Kira lah sampai dapat. Kalau tidak saya tak nak bagi jawapan. Itu jawapan akhir. Ni tak akhir lagi. Saya tanya tu dapat apa?
So dapat 1.21. P darab 1.21. So nak cari P kan sekarang kan? Pindahkanlah saja 1.21. Kalau sini darab, sini pindah jadi bahagi. So buatlah 4840 bahagi 1.21. So akan dapat RM, P sama dengan RM 4,000. Okey, soalan saya. Logik tak P ni lagi kecil daripada MV? Logik ke tak logik Arif? Macam nak dapat 5866.40 tu? Okey, dah macam mana? Boleh cerita tak kat kita? Arif? Dapat macam mana tu? Saya nak tahu juga. Macam mana awak dapat tu? Ceritalah sikit. Apa yang awak kira yang membuatkan awak dapat 5,000 lebih tu? Cepat. P tu saya letak 4840 bukan. P tu bukan 4840. 4840 tu jumlah yang dia dapat. MV tu apa yang kita dapat. P tu modal. Ini sekarang 4840 tu bukan modal dia. Itu dia kata Zakaria menerima. Menerima tu maksudnya duit dia ke bukan? Bukan duit dia. Dia dapat. Dia labur kat satu tempat. Company tu bagus, naik semua, maju. Dia pun dapatlah untung sikit. So untung tu berapa? 4,840. So itu untung dia yang dia dapat daripada dia pergi melabur. Tapi kita tahu tak dia melabur berapa? Tak tahu. Yang tak tahu tu lah yang kita nak cari, which is P ni yang kita nak cari. Boleh tak yang lain? Boleh. Boleh Kita Boleh. dapatlah P dengan 4,000. Bukannya 5,000 ke, bukan 6,000 ke, 10,000 ke, tak ada. P sama dengan 4,840 darab bahagi 1.21. Soalan tak? Sampai sini? Tak ada. Tak ada. Korang yang selalu kalau saya buat je semua boleh buat lah. Okey. So seterusnya, nombor 2. Faedah mudah atas sejumlah wang 30,000 dalam tempoh 4 tahun ialah 6,000. Berapakah kadar faedah setahun yang dibayar itu? Dan B, cari faedah compound atas jumlah wang 300,000 pada kadar faedah dan tempoh yang sama di compound setiap tahun. Faham tak soalan yang tanya apa? Siapa faham nak terangkan? Aira Kaisarah, soalan ni tanya apa? Dia nak rate faedah dalam setahun. So dia nak rate dalam setahun. Sekarang ni ada nampak macam ada rate tak? Tak ada. Ada. Kan? Dekat A pun tak ada rate, dekat B pun tak ada rate. So macam mana nak buat ni? Okay, sebentuk apa formula faedah mudah? I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. So ini kaedah mudah lah, senang cerita. Okey. So sejumlah wang 3,000 dalam tempoh 4 tahun ialah 6,000. Sejumlah wang 30,000 dalam tempoh 4 tahun ialah 6,000. Berapakah kadar faedah setahun yang dibayar itu? So macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu ni? Macam mana A ni? Dapat ada idea? Tengok checkbox sikit. Dapat ada idea? Awak pun pergi letak 4840. Siapa ada idea? Cepat idea. Semua idea. Kawan awak tertolong dah. Okey, pindah-pindah macam mana tu? Pindah-pindah macam mana tu?
Pindah rumah ke? Pindah apa tu? Ada idea? Tulis je lah apa-apa. Saya nak tahu apa yang awak fikir. Dapat soalan ni daripada tak jawab lah. Kita nak fikir yang tak jawab tu. Tinggalkan R dekat belakang. Pandai. Tinggalkan R bukannya dekat belakang. Dekat belah kiri. Lepas tu mesti forever alone. Mesti positif. Itu yang saya ajar. Mesti kena forever alone, positif dan juga duduk belah kiri. 3 benda tu lah kena ikut Okay, so kita pun dah tahu I sama dengan PRT. Dalam isu sekarang ni, kita tak tahu berapa kadar faedah dia. Weight dia kita tak tahu. Dan juga, okay, prinsipal dia berapa prinsipal dia? Prinsipal berapa prinsipal? Prinsipal 3,000 ke 6,000? 3,000 lah. 30,000 ke 6,000? Tak boleh baca chat pula. Okey. Prinsipal dia 30,000. Faedah mudah atas sejumlah wang 30,000. So dia sebenarnya dia punya P 30,000. P sama dengan 30. Okey. Nampak pula dah. P sama dengan 30. Ni P. Ni sama dengan P. 30,000 ni sama dengan P lah. Okey, seterusnya dalam tempoh 4 tahun ialah 6,000. So ini jadi mangsa lah kena bayar. Okey. Berapakah kadar faedah setahun yang dibayar? Macam nak kira? I sama dengan PRT. So kita akan kira untuk setahun saja. 4 darab 12, 4 darab 12 pula. 6,000 darab 12 sebab kita nak tahu setahun. 6,000 darab 12. So sama dengan 72,000. Okey. Banyak pula kosong. Lepas tu R dia, itu I dia lah. So I 72,000 sama dengan P 6,000. R tak tahu, darab T dia 4 tahun. Okay, so pindah-pindah dulu. 600 darab 4 dapat 2,400. 2,400 sama dengan 72,000. Lepas tu 72,000 ni 2,400 X 72,000 7,200. Itulah kan. Kejap. Tenang. 72,000 bahagi 2,400. So X akan dapat 2,400. Okay, macam salah ni saya kira ni. Sekejap Yang aku kepeningan ni. Kejap. Per 100. Tak dapat. Dapat 24. Siapa dapat soalan ni? Saya yang cepoya pula mana ni. Siapa dapat soalan ni? Soalan nombor 2 ni. Semangatnya ni. Saya tak nampak muka pula. Siapa dapat? Tak ada siapa dapat? Tak ada siapa dapat? Langsung. Orang ni patah pun tak nak jawab. Tanya dapat ke tak pun tak nak jawab. Suruh jawab pun tak nak jawab. Ada tak yang boleh jawab? Tak ada. Tak ada langsung. Okay, tak payah jawab.
Okey, soalan nombor 4 ni 2-3 orang juga yang tanya saya. Okey, soalan nombor 4 ni kita kena pindah-pindah. Okey, tengok Dikira dengan faedah mudah R peratus setahun untuk tempoh 4 tahun. So dia bagi tahu maklumat kat sini. Kita ada R dengan berapa tahun. Sebab kalau faedah mudah I sama dengan T, R, T. R dah ada, T dah ada, P sahaja tak tahu berapa. Okey, B. Simpanan dikira dengan faedah pada 15% setahun yang dikompang setiap tahun untuk tempoh 3 tahun. Kompang setiap tahun tu maksudnya setahun sekali je lah. Okay. So ini formula dia MV sama dengan P1 tambah 1 tambah pula lah. 1 tambah R per N NP. Macam saya tahu yang tu atas tu formula lain, bawah formula lain. Atas disebut faedah mudah. Bawah disebut faedah kompang. So sebab itulah kita tahu mana satu yang kena guna formula tu, mana satu yang guna formula. Nak tahu dia senang je tengok N. N tu ada kompang lah. Janganlah yang ada N tu awak pergi guna dekat faedah mudah. Okey. Dengan sejumlah wang yang sama, simpanan A dan B menerima bayaran faedah yang sama. Tentukan nilai R betul kepada dua angka bererti. Okay. Apa maksud dia? P dia sama. Hasil dia pun sama juga. Maksudnya AI ni sama dengan MV. So saya tulis ni. I sama dengan MV. Okey. So I sama dengan PRT. Kalau MV sama dengan P 1 tambah R per N. Macam tu. Kita nak kita cakap compare kan. Kita nak bandingkan. Okay. So katalah kita isilah. Prinsipal tu saya isi 5,000. Katalah nak isi berapa pun tak ada masalah. 5,000. R dia 4 tahun. T dia R peratus. So T dia R peratus. Sama dengan faedah MVP. P dia tak tahu. P dia sama tadi 5,000. 1 tambah RN. R dia tak tahu. Ada tahu. R dia 15 per 100 per 12. 15 per 100 per 12. Ini tolong buat kurungan Kuasa 2, 3, kuasa 1. 3 tahun. 3 kuasa 1. Oh, sorry. Yalah. Faham tak ni? Ya Allah. Diam sangat korang ni. Saya pun tak tahu. Saya pun tak jadi mengantuk mengajarnya. Okey tak ni? Okay, cikgu. Okey. Okey. Betul ni? Yang lain okey ke? Saya takut je awak tak faham. Okey. Okay, maksudnya kita nak comparekan saja. Kita nak buat apa pun. Saya penyam sikit. Okey. So kat sini gabungkan sajalah. 5,000. Okey, kalau ada yang tanya, kenapa saya pilih 5,000? Sebab dia hanya cakap modal yang sama. Dia tak sebut beberapa ribu modal dia. So kita assume saja. Yang penting kalau belah kiri guna 5,000, belah kanan mesti guna 5,000. So 5,000 dalam 4 dapat 20,000. Darab R peratus. Biar je. R peratus tak payah usik. Sama dengan yang belah kiri, belah kanan ni kita boleh susun terus. 5,000. 1 tambah 15 per 100 per 12 kuasa 3 kuasa darab 1. Nampak tak? Sekejap saya tunjukkan belakang lah nak bagi nampak jelas sikit. Apa yang saya tekan. Tak faham nanti. Nampak? Ni saya masukkan yang MV tu sebiji-sebiji. Sama. Tak ada satu pun yang saya tinggal. Semua saya masukkan sebiji-sebiji macam dalam soalan tadi. Okay? Nampak pula beg saya tu.
Okey, so yang ini dapat 5189.85. Kita nak cari R peratus kan? Maksudnya R per 100 lah ataupun R peratus pun boleh. Kita pindahkanlah 20,000 ni pergi belah sini. R peratus sama dengan 5189.85 bahagi 20,000. Okay, bahagi 20,000. So, kat sini akan dapat 0.26. Gitu. Dapat tak? Tapi dia nak R kan? Okey, R tu 0.26 per 100. Sorry. Saya pening sangat malam ni ya. Sekejap. Siapa dapat jawapan dia? 13. Saya tak dapat 13 ni. Saya salah kira ni. Dikompang setiap tahun maksudnya 1. Dikira dengan kaedah mudah, I sama dengan PRT. Macam ni. 5,000 darab 4 per 100 dapat 200. So kat sini akan jadi 200 R sama dengan 189.85 189.85 bahagi 2. Siapa dapat? Ada tak yang dapat R sama dengan 13? Maksudnya macam ni lah buat dia. Aku tak ingat dah buat macam mana. Tadi tu dah buat lah. Ada tak yang dapat? Hello? Orang lah. Tak ada. Tak ada, tak dapat juga. Tak apa ni, saya kira balik lah. Saya buat video lain lah yang ni. Saya buat dalam kelas lah. Tak apa. Ni nanti saya akan buat satu video, saya upload kat YouTube. Saya send dalam group Ni nanti dah kira. Okay. So kita masuk yang tertinggal satu tu. Macam mana nak kira kalau dia adalah faedah berdasarkan baki. Faedah berdasarkan baki. Macam soalan. Okey yang ni. John membuat pinjaman perumahan sebanyak 187,000 daripada sebuah bank dengan kaedah faedah 4.5 setahun selama 20 tahun. Diberi ansuran bulanan ialah 1,198. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh John bagi 3 bulan pertama. Okey. Macam yang kita kira sebelum ni, macam mana kita kira? Kalau kita kira pasal faedah ni. Kita kira A sama dengan P tambah PRT. Betul tak? Ingat lagi tak ni? A sama dengan P tambah PRT. A tu apa? A tu apa? A tu apa? Tak ingat dah? Jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik. P tu? Prinsipal. Prinsipal R? Kadar. Faedah. Okey. So, bila dia cakap faedah atas baki, awak kena kira P RT tu, P darab R darab T tu menggunakan baki. Baki yang ada. Baki pada setiap hujung bulan. Maksudnya, bila setiap hujung bulan kan, awak kan bayar. Makin bayar, makin sikitlah jumlah dia kan. So, makin sikit jumlah, makin sikitlah faedah dia. Kalau macam biasa kita kira, faedah tu tetap sama. Setiap bulan kalau kata nak bayar kereta 500, faedah tu RM30 contohlah. So 500 awak bayar tu memang setiap tahun, setiap bulan RM30. Tapi untuk macam kes yang besar-besar macam rumah ni, dia ada faedah atas baki. Maksudnya makin lama awak bayar, makin kurang faedah dia. Maksudnya lagi banyak awak bayar rumah lah daripada bayar faedah tu. Faedah tu interest lah kat bank, dia nak untung macam tu. Dapat tak? Okay, so kita cubalah buat soalan bagi nampak. Mana soalan tadi? Okey, ni soalan dia.
Saya kerataskan sikit. Okey. So kena tahu dulu. Baki dia yang pertama sekali ialah P dia lah, prinsipal dia ialah 187,000. Ini P untuk bulan pertama. Maksudnya tak ada bayar apa-apa lagi kan. R dia 4.5% setahun per 12. Setahun. Selama 20 tahun. Okey. So ini kita nak kira untuk setiap bulan. Setiap bulan tu maksudnya apa? Satu bulan. Nak kira berapa. So kalau kat sini untuk setahun, kalau satu bulan awak kena darablah 1/12. Per 12 terus pun boleh je. 4.5/100/12. Nak tahu bayar sebulan tu berapa untuk baki yang sekarang ni. Ingat setiap kali masuk bulan yang seterusnya, bila faedah atas baki, dia akan berubah-ubah faedah dia. So kita tengok contoh yang ni dulu. Okey. So contoh yang ni dia kata dia buat prinsipal 187,000. Lepas tu dia tanya berapakah faedah yang perlu dibayar oleh John bagi 3 bulan pertama. So untuk soalan macam ni dia agak bukan susah sebenarnya. Dia panjang sikit cerita dia. Jalan kerja dia panjang. Nak zoom kat sini. So jalan kerja dia agak panjang sikit. Satu zoom kat handphone ni. So cara kira dia kena tahu baki setiap bulan. Baki setiap bulan akan berubah-ubah mengikut awak bayar berapa lah. Okey, so untuk bulan yang pertama, baki dia 187,000. So untuk kira faedah, ni boleh salin je kan. Faedah bulan pertama sama dengan 187,000. Ambil daripada baki tu ni, 187,000 Jadi saya akan tunjuk apa atas dia. Darab 4.5/100/12. Kalau tak nak buat per 12 ni boleh je buat darab 1/12. Boleh juga. Tak ada masalah pun. Boleh buat je darab 1/12. Kita nak untuk sebulan saja, bukannya untuk banyak-banyak bulan. Memang dia nak 3 bulan dalam soalan ni. Tapi setiap bulan faedah dia sentiasa berbeza. Sebab tu kita akan kira bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Okey, so saya terang sekali lagi Untuk kira faedah atas baki, ini formula dia kan. PRT ni. So ini PRT, tahun dia. Tahun tu setahun lah, kita kira setahun per setahun. Okey? Tak setahun. Okey tak? So kita pun darab. 187 saya nak awak darab 187,000 darab 4.5/100 darab 1/12. Dapat berapa? Korang dapat berapa? Sudah. Yang bulat dia ni. Food stroke ke? Ada pun. So dapat RM701. Okay. Dapat RM701.25. Okay. Ini faedah saja. Bila dekat soalan yang mengatakan ada baki, faedah baki lah cakap kan. Faedah baki ni satu je. Dia akan cakap dia bagi tahu siap-siap ansuran bulan-bulan dia berapa. Maksudnya tak kisahlah faedah tu 700 ke, 800 ke, 1000 ke. Bulan-bulan dia tetap bayar 1,198. Cuma bezanya kalau bulan pertama faedah tinggi, maksudnya bayaran rumah dia sikit. Bulan kedua faedah dia rendah sikit, maksudnya bayaran rumah tu makin banyak. Faedah tu makin sikit. So untung kat situlah kalau faedah berdasarkan baki. Faedah yang ikut baki ni. Okay, so kita pun tahu 700 RM1.25. Ini untuk faedah saja. Kita tak kira lagi berapa yang rumah tu harga berapa. Ini kira faedah saja. So itu untuk faedah bulan pertama. So untuk nak kira berapa sebenarnya kita dah bayar rumah tu, kita kena tolak bulanan dia. Bulanan dia 1,198. So baki. Ni kita kena cari ni. Sebab kita nak darab atas tadi kena baki. Baki
lepas bulan pertama. So 187,000. Sorry. 1,198. 1,198 tolak RM700.25. Kita nak tolaklah faedah, kita nak tahu rumah saja. So 1,198 tolak 701.25. Awak akan dapat 496. Sorry sikit. Bukan macam ni. Kenapa aku ni? Ya Allah, hari ni kena food stroke juga sama dengan korang. Tak baki lepas bulan pertama. Okey. Saya dah faham dah. Ini faedah dia. Kalau kita nak kira total, mesti dah tambah dengan faedah. Maksudnya baki untuk bulan pertama tu sebenarnya 100 baki loan lah, baki loan. Baki loan bulan pertama sama dengan 187,000 tambah RM700.25. So ini sebenarnya baki dia untuk bulan pertama tu. 187. Okay, so dapat 187,701.25. So maksudnya bila dah ada faedah, dah dikenakan faedah, kan bank kan nak untung. So kalau kereta yang sebelum ni kita kira faedah tu lamsam. Selama berapa tahun bayar, itulah faedah dia. Kita dah guna formula faedah kan, A sama dengan PRT. Tapi untuk yang ni kita akan ambil baki setiap bulan. So baki untuk bulan yang pertama, waktu first nak bayar ni kita nak kira dia punya faedah ataupun interest tu, kita dapat RM701.25. So untuk tahu baki dulu sebenarnya RM701.25 ni tambah dengan 187,000. Lepas tu baki akhir bulan ialah RM187,700.25 tolak dengan setiap bulan dia bayar RM1,198. Baru tolak 187,701.25 tolak 1,198. So awak akan dapat baki pada hujung bulan pertama ialah 186,503.25. Dapat tak sama dengan saya? Dapat. Dapat kan? Okey. So untuk bulan kedua, ni saya terangkan kedua ni awak faham saya rasa ni. Okey. So ini untuk bulan pertama punya balance last sekali. Berapa daripada loan 187,000 tu tinggal berapa? So tinggal 186,503.25. Okey. So untuk kira faedah bulan kedua, faedah bulan kedua sama juga P dia kita akan ambil baki yang ni sekarang. Kita tak akan ambil 187,000, kita akan ambil yang ni. Sebab tu dah nama dia faedah atas baki. Baki berapa? Itulah faedah dia. So faedah dia 186,503.25 darab 4.5/100 darab 1/12. Okay, so cuba kira 186,503.25 darab 4.5/100 darab 1/12. Okay, dapat berapa? Dapat 600, sikit jawapan. Ya, dapat RM699.39. So ini faedah saja. Bukannya dia bayar lagi, faedah saja. So untuk tahu berapa balance lagi, kita akan tambah faedah tu dengan baki, baru tolak dengan dia bayar bulan-bulan tu. Faham tak sekarang? So ini kan faedah dia kan. So baki sebenar dia pada bulan kedua
baki loan. Ini baki loan tu maksudnya baki hutang lah. So, baki loan sebenarnya 18606.25 tambah 699.39. So 186,503.25 tambah 699.39. 9 yang belakang ni. So awak akan dapat sebenarnya baki dia pada hujung bulan tu 187,202.64. Tapi dia ada bayar baki hujung bulan kedua. So dia ada bayar berapa? 1,198. So 187,202.64 tolak 1,198. 198. So awak akan dapat RM186,004.64. Nampak sikit tak gambaran dia macam mana? Nak kira kalau faedah atas baki ni. Nampak sikit tak? Kita akan buat lagi soalan kejap lagi. Nampak? Okay. So kita kira dulu sampai habis. Lepas tu baru kita buat nota dekat sebelah tadi tu bagi lagi faham lah apa yang kita buat. Okay. So ini baki untuk bulan kedua. So sekarang kita nak pergi pada bulan ketiga. So ingat faedah atas baki, faedah dia takkan pakai yang nombor yang sama saja. Sebab kita nak baki tu, P tu nak tahu berapa. Okay. So untuk bulan yang ketiga, faedah bulan ketiga, kita ambil baki yang atas ni tadi, 186,004.64 darab 4.5% darab 12. 1/12. So 186,004.64 darab 4.5% darab 1/12. Okay, so dapat berapa? Dia punya faedah sahaja. Interest bank ambil sebulan berapa ni? Dapat tak? Ya, 697.52. Tapi ni dah settle ke belum? Belum settle lagi. So nak tahu baki akhir, kena buat macam mana? Kena tambah faedah tu dengan baki bulan yang sebelum ni. So, baki loan lah saya tulis kat sini. Siapa yang tak faham bagi tahu So baki loan dia akan dapat 186,004.64 tambah 697.52. So 186,004.64 tambah 697.52. So akan dapat kat sini baki loan sebenarnya RM186,702.16. Ini baki dia. Bukan baki akhir lagi kita tak tolak bayaran lagi. So baki akhir bulan sama dengan 186,002.16 tolak 1,198. Sebab bayaran dia setiap bulan sama je 1,198. Sekejap saya padam sikit. Okay, so 186,702.16 tolak 1,198. So awak akan dapat 185,504.16. So ini baki untuk akhir bulan yang ketiga. So soalan ni tanya, hitung jumlah bayaran balik. Soalan ni tanya, hitung jumlah faedah yang dibayar oleh John bagi 3 bulan pertama. So dekat sini awak hanya hitung faedah sahaja. Apa maksud faedah yang kita kira tadi lah. Awak ambil yang tu saja, yang ni.
701, 25 sen. Lepas tu yang ini 699.39 dan juga yang ini 697.5. So tambahkanlah semua tu. So faedah. Jumlah faedah terdapat 701 tadi kira 0.25 tambah 699.39 tambah 697.50. So tambahkan ketiga-tiga ni akan dapat kita cepat. Akan dapat ramai tulis tu. Tambah je kan senang. Ya, 2098.16. Ini maksudnya dia bayar 3 bulan rumah dia tu kan. Sebenarnya dia bayar, kita cakap bayar untung untuk bank lah. Pun dah 2,000. Baru 3 bulan bayar kan. Tak tolak banyak pun rumah. Tapi dia bayar dekat bank dah 3,000. Dah untung saja, keuntungan bank saja. So dapat dah macam ni. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, okay. So, kita tulis nota sikit lah macam mana nak kira kalau dia kata faedah berdasarkan baki. Ataupun faedah atas baki. Tulis nota sikit. Jauh sangat ni. Faedah atas baki. Okay. Pertama sekali kita tahu faedah atas baki ni berdasarkan baki setiap hujung bulan. So dia guna baki setiap hujung bulan. Dia bukannya guna nombor yang sama je untuk cari berapa banyak nak kena bayar faedah tu. Tak Dia akan guna baki yang sama. Tapi point dia dengan 1/12 tu sama je lah sebab dia per tahun. So memang kena ada 1/12 tu. Okay. So mesti yang pertama sekali berdasarkan baki setiap hujung bulan. So macam mana nak kira baki setiap hujung bulan? Macam mana nak kira faedah dia? Faedah bulanan lah kita sama dengan baki hujung bulan. Kita bawah lah dengan baki hujung bulan darab R beratus darab 1/12. 1/12. Setahun kan? 1/12. Okay. Kalau dia kata bagi 2 tahun, 1/24 lah. Tapi biasa dia bagi 1/12 je. Faham tak sampai sini? Saya risau lah tak faham. Sebab saya rasa macam tak ada confident pula. Faham Okay. So maksudnya awak kena cari setiap hujung bulan tu berapa baki dia dulu. Tapi sebelum cari baki tu, kena cari faedah dulu lah. So baki yang last kali lepas bayar, kita akan cari faedah. So bila dah dapat faedah, macam mana nak tahu berapa baki lagi, kita akan buat yang ketiga, tambah loan dan faedah. Itu tolak bayaran ansuran. Nampak saya buat dalam kurungan kan tu kan. Loan dengan faedah tu maksudnya kita tambah dulu, lepas tu barulah tolak dengan bayaran ansuran. So yang keempat, dapatlah baki loan setiap hujung bulan. Faham tak?
Saya cuba untuk memudahkan ni. Ni untuk faedah atas baki saja tau, boleh pakai macam ni. Kalau faedah mudah ke faedah compound tu pakai je macam awak pakai selama ni. Boleh tak? Boleh tak? Okay, salin sekejap. Saya ada soalan kejap lagi bagi kat awak. Okay, sebaik sampai 9.53 je. Okay, siapa dah siap angkat tangan Nak bagi soalan seterusnya lah. Dia tak susah tapi banyak jalan cerita. Dah siap dah. Bagus, bagus. Tengok pula. Adjust. Semua orang angkat tangan lagi. All. Okay, 3 orang lagi. Sebab sikit 3 orang tu, kita nak mula soalan seterusnya. Okay, dah kot. Boleh kot saya proceed ni. Okay. So, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Sekejap saya buka kamera. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, dekat sini. Puan Felicia membeli sebuah rumah dengan membuat pinjaman sebanyak RM200,000. Bank mengenakan 4% setahun dengan kadar faedah atas baki. Dia akan sebut Tempoh bayaran ialah 20 tahun dan ansuran bulanan adalah sebanyak RM1,215. Itu jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Felicia bagi 3 bulan pertama dan baki hutangnya selepas 3 bulan membayar. So maksudnya dia nak bulan keempat tu sebenarnya berapa lagi baki. Okey. So kita tengok, kita buat berdasarkan nota kita yang tadi. Okey, pertama sekali kena tahu berapa baki hujung bulan. So baki hujung bulan dekat sini ialah 200 ini untuk bulan pertama. Saya akan tulis kat sini lah. Bulan pertama. Ini baki dia. So baki dia 200,000. Okay, 200,000 baki bulan pertama. Sekarang ni kita nak tahu berapa faedah dia. Tengok nombor 2, kita nak tahu faedah bulanan dia berdasarkan baki hujung bulan yang tadi itulah. So baki hujung bulan dia 200,000. Kita nak kira faedah.
faedah bulan pertama 200,000 darab 4/100 darab 1/12. Sebab ini sebulan saja untuk setahun kan. So untuk sebulan saja 1/12 lah. Okey. So kita pun masuklah dalam kalkulator. Cuba you masuk dalam kalkulator dapat berapa faedah dia? Dapat berapa faedah dia? Faedah untuk bulan pertama sahaja. Jadi kita tak bayar lagi lah. RM666.67. Betul. So faedah bulan pertama ni kita dapat RM666.67. Ini baru faedah saja. Tak boleh kira baki lagi. Okay. Let's tengok nombor 3. Tambahkan loan dengan faedah baru tolak bayaran ansuran. So kita nak tahu berapa balance lah. Ni saya dah singkatkan sebenarnya. So yang last kali. Balance loan hujung bulan. So awak akan dapat 200,000 tambah 666.67 tolak dengan bayaran ansuran dia 1,215. 1,215. Okey, masukkan je dalam kalkulator. Balance loan ke baki hutang ke boleh je. Dapat berapa? RM1,994.94. 1,990. Ini kepala aku tak sebut banyak nombor ni. 119. Tutup pula cik ni. 199,451.67 betul. 199,451.67. So maksudnya ini apa? Ini baki yang kita nak carry forward ke bulan kedua untuk dapat tahu faedah dia berapa. Okay, so settle dah. Ini adalah baki untuk bulan yang pertama. Itulah baki loan dia. Daripada 200,000 tinggal 199,000 lebih juga. Sebenarnya macam sikit je kita bayar, faedah dia yang banyak sebenarnya. Okay. So untuk kira faedah bulan kedua, so kena ada baki bulan kedua dulu. So saya tulis sini. Baki bulan kedua. Biasakan tulis macam ni supaya awak tak larilah. Maksudnya kan kita kan tahu dia 199,000 ni. Tapi nak bagi awak alert lagi. Nak pakai ni bukan nak pakai 200 tu. So baki bulan kedua 199,451.67. So kira faedah bulan kedua. So dia akan dapat 199,451.67 darab 4/100 darab 1/12. So kira sama je macam tu. So kira dapat berapa faedah untuk bulan kedua? Yang lain ni mana? Basic je start. Kita tekan kalkulator laju kot. Tak persen je kalau awak dah selesai saja nak tengok awak dapat sama ke tak. Okey. Lagi-lagi so, saya nampak ada yang typing tu. Ya lah, maksudnya semua orang dapat sama. 664.84. Ni dah settle bayar ke belum? Tak settle bayar lagi. Tak dapat lagi baki. Ni bukan baki hujung bulan tau. Ini baru faedah saja. So untuk dapat baki hujung bulan. Baki hujung bulan. So awak kena kira. Loan dia 199,451.67 tambah 664.84 tolak 1215. 1215 tu bayaran dia
setiap bulan. Tu je banyak tu je dia bayar. Tak kisahlah faedah sikit ke faedah banyak ke, dia tak kisah. Dia memang bayar banyak tu saja. Okay, so kira dapat berapa baki hujung bulan dia? Ini dah bulan kedua. PRT. Kenapa T tu jadi 1/12? Sebab sebulan je kita nak tahu. Okay, dapat 19890 Yang lain? Yang lain dapat jawapan apa? Sama tak? Sama. Bagus. Tulis je banyak-banyak kat cik tu. Sejuk sikit hati saya. Maksudnya saya tahu korang kira. Okay, so ini untuk baki hujung bulan yang kedua. So sekarang kita nak tahu faedah untuk bulan yang ketiga. Kena ambil baki hujung bulan kedua ni, darab dengan R 4/100, darab dengan T 1/12. Kita ambillah setahun, kita ambil 1/12. Sebab ni kira sebulan-sebulan ni. So ini baki hujung bulan 2. Okay, ni boleh je nak ambil terus. Kalau nak tulis baki dari sekali pun boleh. Baki sama dengan 19890.51. So faedah bulan 3. Bulan yang ketiga ke bulan ketiga ke suka hati awak tadi macam mana, tak ada masalah. So 19890.51 darab 4/100 darab 1/12. Okey, kira. Okay, so dapat sebenarnya faedah dia RM663.01. Ini faedah untuk bulan yang ketiga. Yang lain dapat sama tak? Tengok sikit. Ya, dapat sama dah tu. Okay, so ini faedah untuk bulan ketiga. Baru faedah saja. Tak payah lagi. Okay, so nak tahu baki hutang. Kenapa saya tulis baki hutang terus? Sebab kat sini dia tanya baki hutang selepas 3 bulan membayarnya. Jadi kita nak tahulah baki hutang. So terus kira je baki hutang tu sama lah dengan baki hujung bulan. So baki hutang dia ialah 19890.51 tambah 663.01 tolak 1215. Okay, kira. Kira-kira. Okay. Yang lain? Okay, semua dapat sama 198,349.52. So sebab dia suruh kira sampai 3 bulan je. So inilah baki yang terhasil lepas bayar 3 bulan. Tinggal RM198,349.52 daripada RM200,000 tu tadi. Okay, so ini soalan yang pertama. Dia tanya baki hutang. Yang kedua, dia tanya jumlah faedah untuk ketiga 3 bulan. Nak kira macam mana? Kalau dia tanya jumlah faedah untuk ketiga-tiga yuran, nak kira macam mana? Saya tanya. Nak kira macam mana? Kalau dia kata jumlah faedah untuk ketiga-tiga bulan, rasa-rasa nak kena buat apa?
Ya, betul. Tambahkan semua faedah saja. So maksudnya buang masa ke tak buang masa, kira faedah, tak buang masa. Lepas tu baki tu rasa macam banyak kali kira kan. Tapi sebabkan dia adalah faedah atas baki. So terpaksa dah tahu baki yang sebenar tu berapa. Kalau main ambil je, tak tahulah berapa baki dia. Okay, so kita pun ambil faedah bulan yang pertama, 666.67. 666.6. So faedah yang kedua 664.84. 664.8. Okay, faedah bulan yang ketiga 663.01. Lepas tu tambahkan sahaja. Sebab dia minta faedah lah. Jumlah faedah dia minta. So dapat ya 1994.52. So dah dapat air dia tidak RM lah, cantik sikit. RM RM1,994.52. So itulah, sebanyak itulah yang dia dah bayar dekat bank untuk 3 tahun. Tapi bukan bayar untuk rumah yang 200,000 tu, bukan 1994 ni hanya bayar untuk faedah sahaja. Bukan untuk jual rumah. Sebab tu kalau nanti awak baca kan, kenapa orang ni dah bayar loan rumah ni dah 10 tahun dah tapi harga macam masih sama je. Sebab ni lah. Sebab dia ada dah cas faedah atas baki. So kita tak tahu sebenarnya berapa harga rumah tu. So bila OPR naik apa semua tu, inilah yang menentukan dia. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Ada, betul lah. Okay, boleh take 5 sekejap. Tapi saya masukkan terus soalannya kat dalam Midau. Ya, boleh take 5 sekejap. Sampai pukul 10. Sampai 10 suku lah. Tak payah lama sangat lah. 10.13.
Okey. So saya buka soalan ni. Okey. So saya bagi korang cuba pula buat. Tak faham boleh tanya. Cuba buat dulu. Ingat kita kira macam mana. Baki last sekali, kira faedah ikut berapa yang dibagi. Lepas tu dapatkan faedah. Lepas tu dah dapat faedah, barulah faedah tambah dengan baki, tolak dengan berapa ansuran bulanan. Lepas tu baru dapat baki hujung bulan. Baki hujung bulan guna untuk cari faedah bulan yang seterusnya. Bulan yang seterusnya, faedah campur baki, tolak dengan ansuran. Macam tu. Boleh kan? Boleh tak semua? Boleh. Boleh. Okey, cuba buat. Soalan boleh tanya lah. Saya cuba bagi masa 5 minit lah, 5 minit. Untuk dapatkan semua. Boleh tak? Semua. Boleh. Boleh. Siapa dah siap angkat tangan?
Okey, siapa dah siap angkat tangan? Boleh tak? Betul ke salah lain cerita lah. Kita tanya yang dah siap. Era Kaisara, tak siap lagi ke? Lagi sikit. Lagi sikit. Ariana? Sikit lagi. Alif Aiman? Tengah buat. Haziq Nizam, Haziq, Adam? Sikit lagi. Dah siap angkat tangan saya tunggu sampai semua orang siap. Cik, kalau baki hutang tu kena tolak ke semua baki? Tolak semua baki macam mana tu? Cik, kalau baki hutang tu kena tolak semua baki. Yang saya ni. Ariana. Apa maksud awak ni? Tolak semua baki macam mana tu? Tak guna baki yang terakhir tu je. Itulah baki hutang. Lepas 3 bulan awak dah bayar, baki hutang tu yang bulan yang ketiga tu. Jawab tak? Tak jawab je. Jawab tak Ariana? Ke tak menjawab? Oh, awak tengah typing. Kenapa awak tak cakap je? Saya angkat tangan ya. Jawapan akhir. Macam awak ada salah kira. Macam ada salah kira Ariana.
Apa, angkat je tangan dulu. Kita buat sama-sama kejap lagi. Saya nak suruh buat dulu je. Kita tanya jumlah faedah dengan baki hutang. Cuba buat salah betul lain cerita. Dia sudah lagi 5 minit. Tak banyak lagi. Soalan ke? 2 minit lagi.
Okay, seminit lagi. Okay, sudah habis masa ya. Alright. Okay, so saya akan mulakan. Okay, begini cerita dia. Okay. Pinjaman perumahan Encik Zaid berjumlah RM400,000 dan tempoh bayar balik adalah selama 30 tahun. Kadar faedah 4% setahun atas baki yang dikenakan dan ansuran bulanan adalah sebanyak RM1,910. So tolong highlight semua maklumat yang penting. Tak nak highlight garis pun boleh lah. P1, 4% setahun, baki dikenakan, atas baki yang dikenakan, ansuran dia RM1,910. Itu jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Zaid bagi 3 bulan pertama dan baki hutang selepas 3 bulan membayarnya. Okay. So bila nak tahu berapa faedah dia, kita kena tahu baki dia dulu. So baki bulan pertama. Biasakan tulis dia elok. Nanti cikgu awak nak tanda pun dia pun faham apa yang awak tulis. So baki bulan pertama RM400,000. Ni 4 juta lah. 400,000. So kita nak tahu faedah bulan pertama. Okay, tengok sama tak dapat dengan saya. So 400,000 darab 4% darab 1/12. So 400,000 darab 4% darab 1/12. Awak akan dapat jawapan dia. Faedah bulanan, faedah pertama untuk bulan tu ialah RM1,333.33. Nampak? Ini faedah saja tau. RM1,333 tu. Bukannya hutang dia lagi tau. Faedah saja. So kita pun tahu faedah dia dapat ini. Okay. So nak kira baki hutang. So baki loan. Lepas bayar lah kiranya. Lepas bayar bulan tu. Baki loan ataupun baki akhir pun boleh juga. Baki akhir bulan. Ya, macam nak kira 400,000 tambah 1,333.33 tolak RM1,910. RM1,910. So 400,000 tambah 1,333.33 tolak 1,910. So dapatlah baki untuk akhir bulan pertama lepas dibayar RM1,910 tu dapat RM39,943.3. So ini baki untuk yang bulan pertama. Okey, setakat ni ada sesiapa yang salah tak? Saya nak tahu yang salah. Yang betul tak ada masalah. Sekejap saya nak lower all hand dulu. Okey. Okey, ada yang salah tak? Tolong angkat tangan sikit. So kita boleh tahu you salah dekat mana. Macam mana you kira boleh salah? Tak ada yang salah Semua orang betul Okey, good, bagus. Okey, so ini adalah baki untuk hujung bulan pertama. Okey, so kita move kepada bulan yang kedua pula. So, baki bulan 2 atau baki awal pun boleh buat baki awal, baki akhir lagi cantik lah. So, baki awal, saya tulis pula baki awal yang tukar. Baki awal bulan kedua. So, baki awal dia 399,423.33. Lepas tu kita nak tahu faedah bulan 2. So, faedah dia
3 ambil baki 399,423.33 darab 4/100 darab 1/12. Okey. So calculate lah 399,423.33 darab 4/100 darab 1/12. So dapat dia punya faedah untuk bulan itu sahaja RM1,331.41. Okey. So ini faedah bulan kedua. So baki akhir bulan 2. 13, sorry, saya tambah yang balance tu dulu. 399,423.33 tambah 1331.41 tolak 1910. Okey, 399,423.33 tambah 1331.41 tolak 1910. So akan dapat 399,844.74. Okey, setakat ni ada yang salah tak? Siapa salah tolong angkat tangan. Ada yang salah tak? Betul lagi semua? Semua betul lagi ya? Boleh ya? Tak ada soalan ya? Tak ada soalan ya? Okey. Boleh ya? Okey. So, sekarang kita move kepada bulan yang ketiga. So, baki awal bulan 3. So, baki awal dia 398,844.74. So, kita nak tahu faedah bulan 3. List bulan ketiga lagi cantik lah. Sebab kita tak tahu dia bulan berapa. So 398,844.74 darab 4/100 darab 1/12. Okay, so kat sini awak akan dapat 98,844.74 darab 4/100 darab 1/12. Darab 1/12. Okay, dapat 1,329.48 sen. So ini faedah untuk bulan yang ketiga. Okay, so last kita nak tahu baki akhir bulan 3. 398,844.74 tolak tambah 1329.48 tolak 1910. 1910 tu dia punya ni lah ansuran dia. Tiap-tiap bulan bayar sama je. 398844.74 tolak 13 tolak tambah 1329.84 tolak 1910. So dapatlah 398,264.58. Okey. Dapat tak sampai sini? Semua orang dapat tak? Sama tak dengan saya? Sama. Sama Okey. So macam mana kita nak tahu dia punya jumlah faedah? Nak tahu jumlah faedah? Soalan tanya jumlah faedah buat apa? Tambah semua faedah tu. Bermula dengan faedah yang pertama iaitu 1333.3. 1333.33 tambah bulan kedua 1331.41. 1331.41 tambah faedah yang ketiga 1329.48. So tambah sajalah. 133.33 tambah 1331.41 tambah 1329.48. Okay, so awak akan dapat faedah dia saja untuk 3 bulan ialah 3,994.22 sen. Dapat tak? Semua.
Dapat. Dapat So, baki akhir, baki hutang. Lepas 3 bulan bayar, ambil saja nombor ni. 3982, 398, 264.58. Siap. Dia memang macam leceh. Tapi sebenarnya awak duk ulang kira benda yang sama je. Cuma dekat baki itulah kena hati-hati sikit. Jangan bagi salah. Okay, boleh tak? Ada soalan tak? Ada. Semua orang boleh Cikgu baki akhir bulan 3, 398,264. Ya. 398,264.22 Oh, saya salah kira Point 22. Baca. Saya salah tekan kereta. Point 22. Sekejap. Baki akhir bulan 3 tu 398. Ya. Point 22. Saya salah kira dah ni. Okay. Boleh Okay, so sekarang kita cuba lagi satu soalan sebelum kita end kelas kita. Okay. Buka muka fokus muka surat 34. Form 3, bab 3. Okay, buka buku fokus muka surat 34. Boleh mula jawab soalan nombor 8. 8 je dulu. Sebab kita tak ada banyak masa dah ni. Soalan nombor 8 je. Nombor 8. Boleh Okay, boleh mula sekarang. Nombor 8. Ada soalan boleh tanya. Encik Tan tu nombor 8. Soalan bertanya ya. Saya ada saja di sini. Ini.
Pusing. Boleh tak? Boleh tak semua? Okey tak ni? Ni cari kaedah lah 3 kali. Boleh kan? Buat slow-slow. Jangan kalut-kalut.
Alif Aiman dah hantar. Okay, betul? Nur Alif Aiman betul? Kita faham dah ni. Aira. Okey, Aira ada salah ni Aira. So, ini jawapan dia. Ada salah kira sikit ni saya rasa ni. Cuba kira sekali lagi Aira, faedah dia berapa. Tolak. Kira sekali lagi. Okey. So jawapan akhir dia akan dapat 2,869.97. Ada orang check box. Okey. So itu jawapan akhir dia. Kalau kejap lagi you all buat tak dapat lagi jawapan dia, sekejap saya tulis kat sini. Boleh WhatsApp saya. WhatsApp terus tau yang ni. Dalam alamat saya pun dah terlupa. 2,869.97. So itu jawapan dia. 2,869.97. Itu bagi keseluruhan faedah dia. So kalau ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp saya ya. So homework sekejap lagi saya bagi dalam group ataupun esok lah. Esok dah kot saya bagi sekali dengan recording. Okay, boleh tak? Dengan video yang perbincangan homework lepas tu, hari Sabtu kot saya bagi. Sabtu baru saya free sikit. Okay, boleh Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa lagi. Saya rasa minggu depan saya tak buat kot kelas sebab raya kan. Mungkin kita akan gantikan pergi kepada Sabtu Ahad lah. Kita akan buat lah dalam grup Senang Cerita. Sebab mestilah you all pun nak raya kan. So kita bagi peluang sama-sama untuk kita beraya, okay? So bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Ya, Terima kasih cikgu. cikgu. Salam.